تعلو والتعليم والتزكي والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله العزيز وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ورضائه وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يسر ولا تعسر فإن تيسير كل عسير عليك يسير. اللهم تمم بخير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرحمني بحسن سوى نكمة حتى أنه من سمع قراءتي وكلامي يزداد ركة في قلبه إن كان قاسي قلبا. أما بعد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka akan dipermudahkan jalannya menuju syurga Allah Subhanahu wa taala. Sadaqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada pagi yang mulia ini diberikan kesempatan, dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita berada di tempat yang mulia, dalam majlis yang mulia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala istiqamahkan kita, sentiasa berada di jalan yang lurus, sentiasa dapat melakukan amal ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan setiap amalan yang kita kerjakan itu kita akan ambil pahalanya nanti di hari akhirat kelak, insya-Allah. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah, pagi ini kita sambung kembali pengajian kitab 40 hadis amalan sedikit pahala berganda. Pagi ini kita masuk hadis yang ke-7. Mudah-mudahan dijadikan amalan dan bermanfaat dalam kehidupan kita. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana wa iyyakum bi 'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Dalam satu riwayat an Abi Hurairah radhiyallahu anhu yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul rajuli fil jama'ah tuda'afu ala salati fi baiti wa fi suqi 25 ضعفا وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلى اللهم صل عليه اللهم ارحمه ولا يزال أحدكم في صلاة من انتظر الصلاة. Riwayat Bukhari dan Imam Muslim. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang banyak meriwayatkan hadis-hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu satu hari dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul rajuli fil jama'ah tuda'afu ala salati fi baiti wa fi suqi 25 ضعفا. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
solat seseorang lelaki secara berjamaah melebihi pahala solatnya di rumah dan di pasar dengan 25 pahala. Kerana sesungguhnya dia jika berwuduk dan memperelokkan wuduknya, kemudian pergi ke masjid semata-mata untuk mengerjakan solat, tidaklah dia melangkah satu langkah melainkan dengan sebab satu langkah itu satu darajat akan diangkatkan untuknya dan satu dosa akan dihapuskan daripadanya. Nabi SAW menyatakan bahawa pahala solat orang yang melakukan solat itu dengan berjamaah. Berjamaah ni, maka kata ulama fuqaha bahawasanya yang sempurnanya dia sekurang-kurangnya 3 orang. Sekurang-kurangnya tiga orang. Seorang imam dan 2 lagi adalah makmum. Jika 2 sekalipun sudah dikira jemaah, tetapi paling kurang yang sempurna adalah 3 orang. Maka dalam berjamaah ini makin ramai, makinlah disukai oleh Allah Jalla wa'ala. Makin ramai jemaah, makin orang ramai datang, apalagi melakukan solat fardu secara berjamaah, makinlah disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana kesatuan hati masyarakat, bersatunya hati, disatukannya hati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala apabila seseorang itu dapat melakukan solat jamaah. Maka dengan solat jamaah itu, maka dirapatkan, disatukannya hati-hati orang-orang yang datang solat berjamaah. Maka makin ramai yang datang solat berjamaah, makinlah dikuatkan, disatukan, dirapatkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam nak memulakan sahaja solat, maka Nabi memastikan bahawa saf itu benar-benar rapat dan tegak. Bila rapat dan tegak, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan sambungkan, Allah Subhanahu wa ta'ala akan ikatkan, Allah Subhanahu wa ta'ala akan eratkan hubungan hati di antara satu sama lain. Man wasalahu Allah, barang siapa yang dapat disambungkan hatinya, barang siapa yang mana solatnya rapat bersambung antara satu sama lain, maka disambungkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebab itu betapa pentingnya solat fardu ini dikerjakan secara berjamaah, kerana sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan apabila seseorang itu dapat melakukan berjamaah, apatah lagi di masjid, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan kurniakan kekuatan. Allah Subhanahu wa ta'ala akan kurniakan benteng daripada gangguan tipu daya syaitan. Kerana makin ramai kita berjamaah, apatah lagi dilakukannya di masjid, maka ianya satu benteng yang kukuh yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam berjamaah, dalam berada di masjid ini, sebagai benteng daripada gangguan tipu daya syaitan. Maka oleh sebab itu, bila seseorang itu dapat pelihara solat fardu berjamaah di masjid, maka selagi itulah tuan-tuan, Allah Subhanahu wa ta'ala akan bentengkan, Allah Subhanahu wa ta'ala akan jauhkan daripada gangguan-gangguan tipu daya syaitan dan perkara-perkara yang tidak baik. Maka sebab itu kekuatan orang Islam sebenarnya apabila dia dapat jaga solat fardu secara berjamaah, apatah lagi berada di masjid maupun di surau.
Maka sebab itu kata Nabi SAW, salatul rajuli fil jamaah, solat seorang lelaki secara berjamaah, maknanya pahala satu orang solat secara berjamaah, tudha'afu ala salati fi baiti wa fi suqi, melebihi pahala solatnya seseorang itu di rumah. Artinya satu orang solat berjamaah di masjid dan ada yang lain dia solatnya dilakukan di rumah, wa fi suqi, ataupun dia lakukannya di pasar, maknanya tidak sama tuan-tuan dari segi pahala dia. Dari segi sudut pahala, ganjaran pahala yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla itu tidak sama. Tudha'afu ala salati fi baiti wa fi suqi, maka tidak sama pahalanya yang Allah Ta'ala berikan satu orang yang solat jemaah di masjid dengan pahalanya solatnya seseorang itu di rumah dan di pasar. Maka ini satu kelebihan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Nabi SAW menyatakan kepada kita supaya kita rebut, fastabiqul khairat, kita berebut untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan ganjaran yang nak diberikan oleh Allah Jalla wa Ala. Sebab itu kata ulama tuan-tuan, antara ciri-ciri seseorang itu dia dekat takarrub dengan Allah Jalla wa Ala, dan juga dia dekat dengan akhirat. Maka bila mana dia dengar satu-satu amalan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan ganjaran sekian-sekian nak diberikan oleh Allah Jalla wa Ala, maka dia akan bersungguh-sungguh untuk melakukannya. Dia akan bersungguh-sungguh untuk mengamalkannya. Kerana apa? Gemarnya dalam mereka untuk melakukan ketaatan kepada Allah Jalla wa Ala, maka ini menunjukkan seseorang itu dekat takarubnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga akhirat. Maka bila Nabi SAW menyatakan sedemikian, solat seorang laki-laki dengan secara berjamaah itu pahalanya melebihi pahalanya solat seseorang itu di rumah dan di pasar 25 da'fan, dengan 25 pahala, dengan 25 pahala diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu dalam riwayat yang lain setengahnya menyatakan bahawasanya 27 darajah, 27 darajat ataupun 27 pahala. Maka apa jua sekalipun maknanya, solat berjamaah ini dari segi sudut pahala tidak sama seseorang itu dengan solatnya di rumah ataupun di tempat lain. Kelebihan yang solat berjamaah di masjid ini melebihi daripada yang lain. Maka oleh sebab itu, gemarlah, sukalah kita sentiasa untuk dapat lakukan dengan secara berjamaah. Ini satu kelebihan yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu para fuqaha pernah menyatakan ada kurang lebih 30 kelebihan orang yang dapat jaga solat berjamaah yang tidak dapat pada orang yang tidak melakukannya dengan secara berjamaah. Sebab bila mana kita lakukan berjamaah, apatah lagi di masjid, jalan yang kita jalan tu maka tetap diberikan pahala oleh Allah Ta'ala. Pahala berjalan tu ke masjid untuk solat berjamaah tu ada tuan-tuan, hak dapat bagi orang yang tunaikan secara berjamaah di masjid. Bukan solat fardu 5 waktu di masjid saja berjamaah dia dapat pahala. Sebelum sembahyang berjalan tu maka dicatatkan pahala, diampunkan dosa, dinaikkan darajat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tidak ada kelebihan pada yang lain. Dan satu orang yang melakukan berjamaah di masjid pun dia tunggu solat, selepas solat tu pun dicatatkan pahala. Intizaru solat ba'da solat. Seseorang satu orang dia solat, kemudian dia tunggu lagi
untuk solat lagi selepas daripada itu, maka itu tetap dicatatkan pahala. Ini tidak ada pada orang yang tidak melakukan solat secara berjamaah. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa zalika annahu iza tawaddaa fa ahsana alwudu, kerana sesungguhnya jika dia berwuduk, sebaiknya tuan-tuan kalau pergi sembahyang berjemaah di masjid ni, seeloknya kalau dapat wuduk siap-siap di rumah. Wuduk siap-siap kita ambil di rumah. Itu pahala lagi Allah Ta'ala beri kepada orang yang sembahyang berjamaah di masjid. Maka kalau yang terbaik sekali, maka kita siap-siap ambil wuduk daripada rumah. Maka dia siapkan wuduknya, dia perelokkan wuduknya. Orang yang termasuk memperelokkan wuduknya dan dia mendapat kesempurnaan wuduk dengan tidak meninggalkan perkara-perkara sunat dalam wuduk. Perkara sunat dalam wuduk. Bukan hanya kita membasuh ataupun menyapu anggota yang wajib saja, tetapi usahakan jangan kita tinggalkan anggota-anggota yang sunat. Perkara-perkara yang sunat dalam wuduk, kerana kesempurnaan wuduk itu, dengan kita dapat melakukan perkara-perkara sunat tak kala mana kita mengambil wuduk, dan begitu juga selepas daripada kita mengambil wuduk, jangan tinggalkan amalan membaca doa selepas daripada wuduk, kerana jaminan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelebihan orang yang membaca doa selepas daripada wuduk ini, subhanallah, sangat besar tuan-tuan. Maka dia masuklah mana-mana pintu syurga yang dia kehendaki dengan izin Allah Jalla wa'ala. Maka sebab itu yang terbaiknya sesuatu orang yang dapat jaga solat jemaah ni di masjid, maka dia ambil wuduk siap-siap di rumah, dia perelokkan wuduknya tanpa meninggalkan anggota ataupun perkara-perkara sunat tak kala mana dia mengambil wuduk. Summa kharaja ilal masjid, kemudian kata Nabi SAW, dia pergi ke masjid. Siap-siap wuduk tadi, dia perelokkan wuduknya. Kemudian satu orang dia keluar rumah, dia pergi ke masjid. Lalu dia pergi ke masjid, la yukhrijuhu illa salat. Dia keluar daripada rumah ke masjid tu semata-mata untuk mengerjakan solat. Semata-mata untuk dia mengerjakan solat. Di mana? Di masjid. Bukan kerana lain, melainkan nak melakukan sembahyang. Lam yakhtut khutwatan illa rufi'at lahu biha darajah. Lalu kata Nabi SAW, satu orang tadi dia siap wuduk, kemudian dia keluar daripada rumah pergi ke masjid semata-mata untuk solat. Lalu kata Nabi SAW, tidaklah dia melangkah, dia berjalan satu langkah, satu jalan itu, illa rufi'at lahu biha darajah, melainkan dengan sebab satu langkah itu satu darajat akan diangkatkan untuknya. Subhanallah. Dia berjalan tuan-tuan, dia keluar daripada rumah semata-mata untuk solat. Tak kira lah solat zuhur ke, solat asar ke, solat maghrib ke, solat isyak ke, solat subuh. Setiap dia langkah tu, setiap dia berjalan, setiap langkah tu, illa rufi'as lahu darajah, satu darajat akan diangkatkan untuknya. Subhanallah. Ini tak dapat bagi orang yang tidak pergi ke masjid. Tidak dapat orang yang tidak solat secara berjamaah di masjid. Melainkan inilah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Darajat tuan-tuan dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuknya. Wa hutta anhu biha khati'ah. Lalu kata Nabi SAW lagi, dan satu dosa akan dihapuskan daripadanya. Subhanallah. Dosa pun tuan-tuan boleh Allah Ta'ala ampunkan, boleh Allah Ta'ala hilangkan, boleh Allah Ta'ala hapuskan dengan langkah, setiap langkah dia pergi ke masjid. Kerana salah satu daripada pengampunan seseorang itu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada salah satunya tadi,
perjalanan langkah yang dia langkah itu, dia pergi ke masjid, maka dihapuskan, diampunkan dosanya oleh Allah Ta'ala. Maka sebagian ulama menyatakan hanya dosa-dosa kecil sahaja. Hanya dosa-dosa kecil. Pertama, diangkatkan darajat. Kedua, dihapuskan dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa iza shalla lam tazalil malaikah tusalli alaihi ma dama fi musalla. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila dia solat, bila hak sampai masjid, maka dia pun solat, lalu malaikat akan sentiasa berselawat. Apa makna berselawat malaikat kepada manusia? Iaitu memohon rahmat dan keampunan untuknya. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Maksud malaikat ni berselawat ke atas manusia ni tak lain dan tak bukan malaikat memohon rahmat daripada Allah Ta'ala. Malaikat memohon keampunan kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala rahmati kita, memberi keampunan kepada kita. Bila dia solat saja tuan-tuan berjamaah, malaikat ni sentiasa memohon Allah Ta'ala berikan rahmat kepada dia. Ampunkan segala dosa dia ya Allah. Siapa tuan-tuan hak yang minta ni, yang tolong ni? Malaikat. Bukan orang, malaikat. La ya'sunallaha ma amarhum wa yaf'alu ma yu'marun. Malaikat ni satu makhluk Allah Ta'ala yang tak pernah ingkar pada Allah, yang sentiasa taat kepada Allah Ta'ala. Maknanya bila malaikat minta mohon keampunan untuk kita, mohon rahmat kepada kita, mustajab tuan-tuan. Masya Allah, tabarakallah. Sebab tu orang selalu pergi masjid ni tuan-tuan, antara yang banyak mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana kesempurnaan, kebahagiaan, ketenangan, ketenteraman, kehidupan atas dunia ini, tak lain dan tak bukan kita kena meraih rahmat Allah Azza wa Jalla. Sebanyak mana seseorang itu mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala akan berikan ketenangan, ketenteraman, keafiatan, kebahagiaan dunia dan hari akhirat. Maka tak lain dan tak bukan tempatnya rahmat di mana? Di masjid. Sebab malaikat sendiri sentiasa akan memohon rahmat dan keampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita yang sering datang ke masjid solat berjamaah. Selama mana dia masih berada di tempat dia mengerjakan solatnya. Subhanallah. Jadi selagi mana kita mendapat rahmat, mendapat keampunan daripada Allah, selagi mana kita, berapa lama kita berada di masjid tuan-tuan. 15 minit, 20 minit, setengah jam, 1 jam, lagi lama tuan-tuan, selagi itulah seseorang itu sentiasa mendapat rahmat dan keampunan daripada Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Muslimin, hadirin yang dirahmati Allah. Sebab tu ulama kata apa tuan-tuan? Kita hari ni kena jadikan, letakkan diri kita ni duduk dalam masjid seperti mana ikan duduk dalam air. Ini ulama sebut. Kita hari ni kena jadikan diri kita letakkan diri kita di masjid seperti mana ikan duduk diletakkan dalam air. Ikan paling suka sekali duduk dalam air tuan-tuan. Dia senang, dia bahagia, dia tenang, dia boleh hidup. Begitulah tuan-tuan, kita hari ni kita kena letakkan diri kita dalam masjid ni senang, suka seperti mana ikan duduk dalam air. Jangan sampai kita duduk dalam masjid seperti mana burung dalam sangkar. Kalau satu orang dia letakkan duduk dalam masjid, dia rasa gelisah, dia rasa tak tenang, dia rasa nak cepat beredar dan sebagainya, maka masih lagi jiwa dan hatinya seperti mana burung dalam sangkar. Burung hak duduk dalam sangkar, dia nak bebas tuan-tuan. Dia kiri, kanan, depan, belakang, dia nak cepat beredar, dia nak cepat nak keluar. Panas. Tak selesa. Begitulah tuan-tuan. Jangan sampai kita duduk dalam masjid seperti mana burung dalam sangkar.
Kena usahakan. Seperti mana kita duduk dalam masjid, seperti mana ikan duduk dalam air. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebab itu kata Nabi SAW, sejauh mana seseorang itu mendapat rahmat dan keampunan daripada Allah Ta'ala, selagi mana berapa lama seseorang itu masih lagi berada di tempat solat dia, maka selagi itulah Allah Ta'ala berikan dia rahmat, Allah Ta'ala turunkan dia, berikan dia keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu mereka yang ini para malaikat mendoa, Allahumma salli alaihi, Allahumma arhamhu, wa la yazalu ahadukum fi salatin man tazara salat. Lalu kata Nabi SAW, bila mana seseorang itu masih berada di tempat solatnya, lalu para malaikat mendoa untuknya. Apa doa malaikat? Allahumma salli alaihi, ya Allah, rahmatilah dia ya Allah. Allahumma arhamhu, ya Allah, rahmati dan ampunkanlah dia ya Allah, rahmatilah dia ya Allah. Allahumma salli alaihi, Allahumma arhamhu. Ni doa malaikat tuan-tuan. Ni doa malaikat. Allahumma salli alaihi, Allahumma arhamhu, ya Allah, ampunkanlah dosa dia ya Allah, ya Allah, rahmatilah dia ya Allah. Wala yazalu ahadukum fi salat man tazara salat. Seseorang daripada kamu dianggap dalam keadaan solat selama mana menunggu solat yang akan datang. Subhanallah. Kalau tengok daripada hujung hadis ni tuan-tuan, kalau dapat, itulah, kalau kita dapat pergi sembahyang fardu maghrib secara berjemaah di masjid, dan kalau boleh tunggu tuan-tuan sampai isyak. Itu setakat kita yang mampulah. Kerana maghrib dengan isyak tu waktunya sangat dekat. Maka orang yang datang masjid maghrib, dia solat berjemaah maghrib, kemudian ada kuliah ke apa ke, dia tunggu. Dia termasuk orang yang tunggu. Orang yang tunggu sampai isyak. Maka kalau ni dapat tuan-tuan, dia termasuk orang intizaru solat ba'da solat. Seseorang tu tunggu solat selepas daripada solat. Ganjarannya apa tuan-tuan? Kafarah. Allah Ta'ala bagi penghapus dosa. Allah Ta'ala bagi penghapus dosa. Sebab tu kalau boleh maghrib tu jangan balik. Maghrib tu jangan balik. Macam tuan-tuan boleh. Kalau ada kuliah boleh lah. Kalau tak ada kuliah melahu juga dah. Pening kepala nak buat apa. Sebab tu tuan-tuan, maghrib ni, antara maghrib ni jangan buat benda-benda hak lain kecuali yang pertama solat, yang kedua baca Quran, yang ketiga zikir, yang keempat duduk majlis ilmu. Tu je tuan-tuan. Tu je. Jangan main game, main telefon. Jangan berbual-bual. Ni waktu maghrib. Kerana antara selepas maghrib ni tuan-tuan, waktu yang sangat berharga. Waktu emas. Waktu nilainya sangat besar. Sangat berharga tuan-tuan antara waktu lepas maghrib. Lepas tu kalau dapat buat salah satu tu. Ada majlis ilmu, alhamdulillah. Kalau tak ada, solat sunat. Kalau tak ada, baca Quran. Kalau tak ada, zikrullah. Itu saja tuan-tuan. Kalau ni dapat buat tuan-tuan, dia boleh cover perkara-perkara yang silam kita, yang bermasalah dulu. Subhanallah. Lepas tu orang yang macam ni paling tidak pun itu rasanya kita boleh dapat. Kalau nak tunggu lepas subuh tadi, ni sekarang ni lepas subuh nak tunggu zuhur duduk sini tuan-tuan, masya-Allah tabarakallah. Jauh lagi tak? Nak tunggu zuhur asar pun jauh juga. Yang boleh tu dah tuan-tuan, maghrib isyak. Paling tidak pun ala akal ma la yudriku kullu la yudriku jullu. Kita kalau tak dapat nak buat semua, jangan tinggalkan semua. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulan daripada hadis ini nak menyatakan kepada kita, salah satu daripada amalan yang sedikit pahala berganda, iaitu seseorang yang boleh dapat jaga solat berjamaah di masjid. Kerana setiap kali dia dapat solat berjamaah di masjid, maka setiap langkah yang dia langkah itu dinaikkan satu darajat oleh Allah Azza wa Jalla.
setiap satu langkah yang dilangkah ke masjid itu untuk solat berjamaah, maka dihapuskan satu dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tuan-tuan, daripada hadis ini juga nak menyatakan bahawa amalan yang sedikit tapi pahala berganda. Dah. Maka setiap mana kita pergi semata-mata ke masjid untuk solat, maka selagi mana masa yang lama kita berada di masjid, maka selagi itulah malaikat akan mendoakan kepada kita. Allahumma salli alaihi, Allahumma arhamhu, ya Allah ampunkanlah dosa-dosanya ya Allah, ya Allah rahmatilah mereka ya Allah. Ini doa malaikat. Maka beruntunglah tuan-tuan orang yang sentiasa terpaut hatinya dapat melakukan solat berjemaah di masjid. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan saya dan tuan-tuan istiqamah, kekuatan pada akhir zaman ni yang penuh fitnah, untuk kita dapat jaga sunnah Nabi SAW. Ini pun sudah memanda dah tuan-tuan. Mudah-mudahan kita dapat jaga solat fardu 5 waktu secara berjamaah di masjid sampai akhir hayat kita, sehingga kita mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya mendapat syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan insya-Allah mudah-mudahan kita semua dimasukkan ke dalam syurga oleh Allah taala dengan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tuan-tuan kita dapat amal dan sampaikan serta bermanfaat. Panjang umur nanti, kita jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال سبحنا وكنا فاعلين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.